Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan berkongsi tentang asal usul kejadian manusia dan hakikat kewujudan manusia itu sendiri. Jadi sebelum kami memulakan isi perkongsian kami pada hari ini, saya ingin memperkenalkan rakan-rakan seperjuangan saya dalam menjayakan pembentangan video pada kali ini. Yang pertama iaitu saya sendiri, Muhammad Ikhwan Azizi bin Hazli. Yang kedua, Muhammad Afiq bin Hishamuddin. Yang ketiga, Zaroni binti Mat Zaube. Dan Muhammad Saufuddin bin Syari. Dan yang terakhir, Nur Ain Najihah binti Zulkifli. Kejadian manusia banyak dinyatakan di dalam Al-Quran. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang istimewa kerana adanya akal berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain. Dengan adanya akal, manusia berkeupayaan untuk membezakan antara mana yang hak atau batil. Manusia juga mempunyai keinginan atau kehendak yang kita sebut sebagai nafsu. Nafsu ini jika tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan baik, maka manusia akan dianggap sebagai makhluk yang hina, malah lebih hina daripada binatang. Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan 3 gelaran. Antaranya adalah Bashar, Al-Insan dan An-Nas. Sifat Al-Bashar banyak dirujuk sebagai sifat biologi manusia. Sebagai contoh, manusia mempunyai keinginan untuk makan, dorongan untuk makan. Seterusnya, Al-Insan pula merujuk kepada sifat biologi manusia yang merujuk kepada sifat manusia selaku makhluk yang berfikir. Dan sifat An-Nas pula merujuk kepada sifat manusia sebagai makhluk yang sosial atau kolektif. Wujud banyak pandangan falsafah yang berbeza dalam kalangan ahli falsafah, terutama sekali dalam kalangan ahli falsafah barat. Sehingga hari ini banyak fahaman dan teori yang berbeza yang dikemukakan oleh mereka. Hal ini dilakukan setelah pelbagai penelitian dan kajian yang dilakukan oleh mereka bagi menguatkan lagi hujah-hujah mereka. Perbincangan pada bab ini ialah mengenai asal-usul manusia dari perspektif Islam dan Barat serta hakikat kewujudan manusia. Asal-usul manusia dari perspektif Islam. Ahli falsafah Islam berpendapat bahawa manusia berasal daripada debu tanah. Ianya dibuktikan berdasarkan firman Allah yang bermaksud, maka ketahuilah bahawa kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Terdapat beberapa peringkat kejadian manusia berdasarkan bukti daripada Al-Quran. Pada peringkat pertama, manusia dijadikan daripada saripati tanah. Pada peringkat yang seterusnya, manusia dijadikan daripada tanah yang melekat. Melalui peringkat ini, Al-Qurtubi menghuraikan di dalam kitab tafsirnya bahawa Nabi Adam kekal sebagai lembaga yang berbentuk tanah liat selama 40 tahun sehingga sifat fizikalnya berubah menjadi keras dan kering. Peringkat yang seterusnya ialah daripada tanah yang berbau. Ianya dikatakan berbau adalah kerana proses penyebatian antara tanah dan air. Pada peringkat yang seterusnya ialah dari tanah yang keras, iaitu al-salsal. Perumpamaan ini adalah lebih sempurna jika dijelaskan bersama perkataan kal-fakhar yang membawa maksud tembikar. Ianya dikatakan seperti tembikar adalah kerana berdasarkan sifat manusia yang keras, sifat fizikal manusia yang keras. Peringkat yang terakhir ialah peniupan roh ke dalam tubuh manusia, iaitu di dalam kitab Al-Qisas Al-Anbiya menceritakan bahawa Allah meniupkan roh ke dalam diri Nabi Adam melalui kepala. Apabila peniupan roh ini sampai pada semua bahagian, maka sempurnalah kejadian Nabi Adam sebagai manusia pertama. Perspektif barat pula, asal-usul manusia telah didefinisikan dalam pelbagai cara. Antara ahli falsafah barat yang mendefinisikan asal-usul manusia adalah Aristotle. Beliau berpendapat bahawa manusia adalah sebagai haiwan yang boleh berkata-kata dan juga haiwan yang berpolitik.
Charles Darwin pula mendefinisikan asal-usul kejadian manusia adalah daripada sejenis spesies kehidupan yang tiada bezanya dengan haiwan. Beliau menyatakan bahawa manusia dan haiwan adalah berasal daripada sejenis sel yang sama. Para pengikut Darwin mempercayai bahawa manusia adalah berasal daripada hasil evolusi Darwinism. Akhirnya, mereka menyamakan asal-usul manusia adalah daripada mawas, iaitu kera. Seterusnya, apakah hakikat sebenar kepada kewujudan dan manusia ini? Antaranya ialah sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah yang dimaksudkan oleh Allah adalah seorang pemimpin. Tugas pemimpin ialah mengawal dan memperbaiki sesuatu perkara agar perkara yang dipimpinnya menjadi baik dan teratur. Khalifah di atas bumi ini tidaklah tertumpu kepada seorang individu sahaja, malah ianya merangkumi setiap aspek kehidupan. Hari ini saya hendak berkongsi tentang metodologi kajian. Kajian ini dilakukan berdasarkan dua instrumen bagi membantu dalam kajian kes, iaitu yang pertama iaitu kaedah keperpustakaan dalam talian. Kaedah keperpustakaan dalam talian adalah telah digunakan oleh pekaji untuk mencari dan mengumpul beberapa maklumat untuk digunakan bagi menjawab objektif kajian ini. Membaca pelbagai sumber dan rujukan daripada bahan-bahan elektronik seperti jurnal, buku-buku ilmiah dan tesis dalam talian telah digunakan untuk mendapat maklumat berkaitan seperti sejarah lampau, bagaimana boleh munculnya sebuah peradaban dan kemunculan manusia. Yang kedua, kami telah menggunakan kaedah laman sesawang. Pengkaji juga telah menggunakan kaedah merujuk laman sesawang internet bagi mendapatkan data yang tetap dan tepat dan serta maklumat tambahan. Laman sesawang tersebut banyak memberi maklumat dan data untuk penyelidikan yang dilakukan serta dapat membantu pekaji menganalisis sejarah, mendapat maklumat yang berkualiti dan menarik. Antara laman sesawang tersebut ialah Google Scholar, blog, Wikipedia dan lain-lain. Baik, tibalah giliran saya dalam berkongsi tentang dapatan kajian kami tentang asal usul kejadian manusia dan hakikat kewujudan manusia itu sendiri. Yang pertama ialah dapat mengenal pasti teori kewujudan manusia itu dari sudut falsafah dan juga dari sudut sains. Yang mana dari sudut falsafah, manusia ini dianggap sebagai haiwan bercakap dan haiwan berpolitik. Itu adalah daripada salah seorang ahli falsafah barat, iaitu Aristoteles. Manakala pada pandangan lain pula, manusia ini juga didefinisikan juga sebagai sejenis hidupan, iaitu spesies yang tidak dapat dibezakan dari asal usul haiwan, yang mana seperti yang kita tahu pandangan Charles Darwin yang mengatakan bahawa manusia ini berasal daripada spesies orangutan, monyet dan seangkatan dengannya. Seterusnya, daripada sudut sains pula disebut juga di dalam Al-Quranul Karim, yang mana kita dapat mengetahui bahawa asal usul manusia ini adalah daripada nutfah, iaitu apa? Iaitu campuran antara sperma dan ovum, kemudian membentuk alaqah iaitu zygote, dan menjadilah ia segumpal darah yang dipanggil mudghah ataupun dari segi bahasa sainsnya embrio. Kemudian pembentukan tulang mula berlaku, seterusnya lengkaplah seluruh anggota badan manusia, maka jadilah ia seorang bayi. Seterusnya adalah hakikat manusia. Ini adalah sebagai khalifah di muka bumi, iaitu pemimpin yang berfungsi mengawal dan memperbaiki sesuatu perkara, apa sahaja yang dipimpinnya agar menjadi lebih baik dan teratur. Daripada kajian yang telah dibuat, bolehlah disimpulkan bahawa falsafah barat mengatakan bahawa manusia merupakan haiwan yang bermasyarakat, haiwan yang sakit ataupun haiwan yang gelisah. Falsafah barat ini juga mendefinisikan manusia sebagai Homo sapiens, iaitu makhluk yang mempunyai budi, Homo faber iaitu makhluk yang pandai membuat bentuk daripada sumber alam. Kemudian Homo economic ialah manusia yang pandai berekonomi, Homo religious merupakan makhluk yang beragama. Selain itu, mereka juga mengatakan bahawa manusia
merupakan haiwan yang boleh berfikir dan haiwan yang boleh dididik. Seterusnya, teori evolusi Darwin juga mengatakan bahawa manusia merupakan makhluk yang berasal daripada keturunan yang sama, daripada keturunan awal berubah daripada satu tahap ke tahap yang lain mengikut persekitaran. Namun, teori evolusi Darwin tidak mempunyai asas dan bukti saintifik. Kerana dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan proses kejadian manusia yang rapi bermula daripada nutfah dan berakhir dengan janin yang lengkap anggota tubuh badan. Pandangan falsafah Islam juga menolak pandangan Barat kerana manusia diciptakan dengan beberapa potensi, iaitu potensi akal, menunjukkan manusia merupakan makhluk yang sempurna berbeza daripada makhluk yang lain. Kedua, melibatkan potensi emosi merupakan sifat semula jadi yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Akhir sekali, melibatkan potensi fizikal, iaitu anggota badan, wujudnya anggota badan dan juga panca indera.